What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Dalam video kali ini kita akan review chapter terbaru yang sangat-sangat sensasi, chapter 1080. Terlalu banyak pendedahan yang Oda telah sajikan kepada kita, antaranya berkenaan struktur organisasi SWAT unit, kemampuan sebahagian daripada ahli-ahli mereka, kemampuan-kemampuan 3 lagi Titanic Captain milik Blackbeard, dan akhir sekali dalam chapter ini juga kita akan dapat melihat sejauh manakah kemampuan Monkey D. Garp yang dikatakan mampu untuk menghasilkan sebuah ledakan selayaknya kekuatan Gura-Gura Nomi. Tapi sebelum tu, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang lepas 1079 yang bertajuk The Emperor's Crew Red Hair Pirates, kita dapat melihat perancangan yang dibuat oleh York yang telah didedahkan menerusi sebuah flashback ketika dia menyedari bahawa pihak world government berkemungkinan akan menghapuskan diri dia juga. Kemudian kita juga dapat melihat sebuah kapal Blackbeard telah pun mula menghampiri Egghead Island. Sementara di Elbaf, kita dapat melihat Kid yang telah menyerang fleet Red Hair di dalam Future Sight Shang. Tidak mahu perkara buruk itu berlaku, Shang segera melompat ke arah kapal Victoria Pang dan dengan sebuah serangan kamusari, beberapa konco-konco Kid Pirates beserta Kid dan Killer telah pun dikalahkan dan kapal Victoria Pang kemudiannya telah pun ditenggelamkan beserta anak kapalnya sekali oleh pukulan Dory dan Brogy. So nak tahu what happened in this chapter Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow so that korang dapat update teori dan fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yaroromo. Chapter 1080 yang bertajuk The Legendary Hero ini disampulkan dengan sebuah cover art yang direquest oleh Akamine Aoi dengan memaparkan Lady Hiyori sedang bersama-sama dengan Kawamatsu. Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke Hachinosu. Di sana, kita dapat melihat sedikit kekecohan telah berlaku kerana Captain Koby telah berjaya meloloskan diri dari mereka. Namun sungguh pun begitu, kegamatan di pulau tersebut bukanlah disebabkan oleh pelarian Koby, namun sememangnya pulau tersebut dipenuhi dengan lanun-lanun yang bersifat hooligan yang suka bersorak kerana after all mereka sedang berada di Pulau Lanun. Kumpulan Lanun tersebut menjadi bertambah galak setelah mengetahui bahawa bounty yang ditetapkan kepada Koby oleh Cross Guild adalah sebanyak 5 bintang yang bersamaan dengan 5 kotak peti harta yang nilainya bersamaan dengan 500 juta berry. Dan perkara itu dirasakan pelik oleh mereka kerana kebiasaannya untuk Marine pada pangkat Captain hanya bernilai 1 bintang. Kemudian kita dapat melihat landmark Hachinosu yang berupa tengkorak di sini sedang bercakap, mengatakan dada kirinya terasa gatal, dan kemudian dia dapat merasakan bahawa banduan-banduan yang disimpan di sana berkemungkinan telah melarikan diri. Kemudian kita dapat melihat beberapa kumpulan penjahat di sini bercakap dengan landmark tengkorak tersebut dan memanggilnya sebagai Pizarro ketika mereka bertanya adakah mereka dapat untuk memburu sebanyak yang mereka mahukan. Namun Pizarro mengarahkan supaya mereka hanya membawa pulang semula Koby hidup-hidup sambil mengherdik mereka. Dan beberapa lagi orang-orang di sana tertanya-tanya bagaimana landmark tengkorak tersebut boleh bercakap. Kita kemudiannya diperlihatkan dengan Koby yang telah digari sambil dibelenggu dengan sebuah bola besi bersama-sama beberapa lagi banduan di belakangnya. Banduan-banduan tersebut terus memuji Koby kerana sudi membantu mereka. Sungguh pun dia boleh sekiranya dia ingin melarikan diri berseorangan, dan Koby meneruskan dengan mengatakan supaya mereka perlu melarikan diri terlebih dahulu sementara dia cuba mengumpan penjahat-penjahat di sana ke arahnya. Salah seorang daripada banduan di situ terus memuji Koby dengan mengatakan sifat Koby adalah seperti seorang saint. Kemudian sebuah pendedahan telah diberikan Oda kepada kita, iaitu Pizarro the Corrupt King adalah pemakan Devil Fruit Island Fruit yang membolehkan dirinya menjelma di mana-mana bahagian pulau yang dia suka. Dan kita dapat melihat wajah Pizarro di belakang Shiryu. Shiryu mengutuk Pizarro kerana gagal menangkap Koby, namun balas Pizarro, dia akan menangkap Koby juga nanti kerana Teach sangat menyampah dengan Koby kerana dia telah merosakkan banyak benda di sana. Kemudian kita dapat melihat Vasco Short yang sedang terapung di atas sebuah belon yang meminta untuk pergi ke arah Koby. Pizarro terkejut melihat Vasco Short dan bertanya apa yang dia buat di situ. Kemudian kita didedahkan lagi dengan Devil Fruit yang dimakan Vasco Short, iaitu Glug Fruit yang menjadikan dirinya manusia arak. Vasco Short bercadang untuk membakar seluruh bandar Hachinosu kerana dengan itu Koby tidak akan berupaya untuk melarikan diri. Ketika melihat Vasco Short dengan sewenang-wenangnya meminum dan menghasilkan belon-belon arak, Pizarro memarahinya kerana ia nanti akan mengakibatkan kebakaran yang besar dan perkara itu akan menyebabkan kemarahan Blackbeard. Kemudian sebuah pendedahan lagi telah diberikan Oda
kepada kita, iaitu kita dapat melihat San Juan Wolf yang bersaiz Ancient Giant di sini yang sedang tidur, yang sebenarnya merupakan pemakan Devil Fruit Giant Nomi. Scene kemudiannya beralih ke arah Kobe yang sedang melarikan diri setelah kumpulan penjahat-penjahat tadi telah berjaya mengesannya. Sambil berlari, Kobe mengakui bahawa dia tidak mampu untuk melarikan diri dari mereka. Namun setidak-tidaknya dia mampu untuk mengalihkan tumpuan mereka dan membenarkan banduan-banduan tadi untuk terselamat ke lautan. Kemudian sebuah flashback telah disajikan Oda kepada kita yang memperlihatkan dialog di antara Blackbeard yang ditemani Vasco Short, Aokiji, Van Ogre, Pizarro dan Doc Q. Blackbeard mendedahkan bahawa dia ingin menjadikan Hachinosu sebuah negara yang diiktiraf world government dan dirinya ingin menjadi seorang raja untuk negara tersebut. Namun Kobe menyangkal hasrat Blackbeard kerana sudah semestinya world government tidak akan membenarkan sebuah pulau yang dipenuhi dengan penyangak menjadi sebuah negara. Namun Blackbeard membalas supaya Kobe tidak menghancurkan impian seseorang dan dia mengatakan dia bakal memenuhi impian tersebut dengan menjadikan Kobe sebagai mediator rundingan. Namun sekali lagi Kobe menyangkal perkara tersebut apabila dia mendedahkan rundingan itu semestinya tidak akan berlaku kerana dia merupakan ahli unit SWORD. Mendengarkan hal tersebut, Aokiji menjadi sedikit terkejut dan Aokiji mendedahkan kepada Blackbeard bahawa rundingan itu pastinya akan gagal kerana ahli SWORD adalah seorang prajurit Marine yang sebenarnya bukan lagi ahli Marine dan mereka tidak menurut kod seorang Marine. Mereka juga telah pun meletakkan jawatan mereka sebagai Marine. Kerana itu, unit SWORD ini boleh kiranya mereka suka untuk menyerang Yonko tanpa arahan dari pihak atasan. Mereka juga boleh dikatakan sebagai squad ranger yang bergerak dengan bebasnya dan mampu untuk mengabaikan apa-apa pun arahan dan pihak Marine tidak akan menghiraukan nasib mereka. Dengan penjelasan dari Aokiji, Blackbeard menjadi faham, namun dia tidak akan mengubah perancangan rundingannya kerana selagi Kobe bergelar hero, sudah tentu Marine tidak akan mengabaikannya dan Blackbeard juga akan menviralkan perkara ini kepada dunia supaya pihak Marine tidak boleh hanya memeluk tubuh kerana sudah pasti mereka akan mendapat banyak kecaman dari netizen dunia One Piece. Jadi sementara itu, masukkan Kobe ke dalam penjara, kata Blackbeard. Ketika berlari, Kobe juga turut terkenangkan saat dirinya didatangi Perona yang membuat satu perjanjian, iaitu dia akan membebaskan Kobe seandainya Kobe menyusup ke inner prison dan membebaskan tuannya Gecko Moria. Kemudian sambil melarikan diri, Kobe menjadi terkejut dengan sebuah letupan yang berlaku di pelabuhan dan dia mendengar bahawa pasukan Marine telah hadir di situ. Hal ini membuatkan Kobe menjadi dilema bagaimana pasukan Marine boleh datang pula untuk menyelamatkannya sedangkan dia adalah dari unit SWORD. Seterusnya, kita dapat melihat beberapa anggota Marine yang kelihatan agak katang tubuh mereka sedang berlawan dengan musuh di situ dan langkah mereka mensasarkan pusat kota tersebut. Dalam membendung kemarahan mereka, salah seorang konco Blackbeard telah berjaya memenggal kepala seorang anggota Marine di situ. Namun yang menghairankan mereka adalah kepala itu telah berregeneration semula, membuatkan mereka tertanya-tanya, adakah anggota Marine itu pemakan Devil Fruit Logia? Dan sosok Marine itu kelihatan seperti tanah liat dan menambahkan lagi kehairanan mereka apabila salah seorang dari mereka melihat sebuah bangunan di situ seakan-akan bergerak, namun temannya sambil tertawa mengatakan kawannya itu terlalu mabuk sehingga berhalusinasi. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang dengan tali cambuk yang sedang memukul bangunan di situ dan mengarahkan agar bangunan di situ bergerak, dan wanita tersebut sebenarnya adalah seorang lagi anggota SWORD yang bernama Kujaku yang juga merupakan cucu kepada Suru dan dia merupakan pemakan Devil Fruit Whip Nomi yang mampu menjinakkan apa sahaja termasuklah benda-benda. Namun kehadiran Marine di situ belum cukup bagus buat Kobe kerana dia akhirnya telah berjaya dikepung musuh. Namun apa yang mengejutkan adalah ketika musuh-musuh di situ cuba untuk menembak Kobe, senapang mereka telah mengeluarkan bunga. Kemudian kita diperlihatkan Hibari yang merupakan seorang sniper berada di bumbung dan GP flower tersebut adalah kerja Hibari yang telah berjaya menukarkan belerang musuh menjadi bunga. Kemudian kita diperlihatkan dengan putera Grus yang sedang bercakap dengan Denden Mushi untuk bertanyakan keadaan di sana. Grus segera mengatakan bahawa semua dalam keadaan terkawal dan mereka telah berjaya menyelamatkan Kobe. Kemudian musuh-musuh di situ telah mula perasan bahawa bukanlah Kobe yang berjaya dikepung, bahkan mereka yang telah terkepung dengan bangunan-bangunan di situ menyebabkan mereka tidak dapat untuk melarikan diri. Kemudian Grus mengarahkan Helmeppo, Tashigi dan Garp untuk terus maju ke tengah-tengah kota tersebut. Sambil di panel ini kita diperlihatkan wajah Garp yang tersenyum sinis yang tidak sabar-sabar lagi untuk beraksi. Selayaknya Coupe de Bus, kapal mereka telah melayang ke udara dan berterbangan di tengah-tengah kota sambil disaksikan konco-konco Blackbeard dengan penuh takjubnya. Mereka tertanya-tanya bagaimana kapal boleh berterbangan di udara dan paling penting, siapa yang berada di dalam kapal itu. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat sosok Monkey
Monkey D. Garp yang sambil tertawa menuju ke arah mereka. Sungguh pun mereka bersumpah bahawa Garp telah pun bersara. Shiryu tidak mampu berbuat apa-apa melainkan hanya melihat. Sambil tersenyum, Vasco Shot juga menyedari bahawa konco-konconya tidak lagi miliki ruang untuk lari. Garp melompat sambil berkata, "Hei lanun tak guna, kau tahu siapa yang dah kau culik? Kobe adalah masa depan Marine dan dia adalah murid kesayanganku. Dan dengan lafaz Galaxy Impact, maka berkecailah pusat bandar itu menjadi batu-batu yang berterbangan dan berkeping-kepingan. Rasakan tumbukan padu sang legenda, Monkey D. Garp, the legendary hero."